Kalau nak ambil istilah luar, buatlah ujian dahulu. Ujian katanya kalau tidak ada di Semenanjung, cari ke Sabah Sarawak. Kalau tak ada di Aceh, cari ke Minangkabau dan Jawa. Atau ke Sunda dan ke Sulawesi. Diberi nama nasional bahasa Indonesia. Dan kita pun cuba di Malaysia ini memberi nama bahasa Malaysia kepada bahasa Melayu itu dengan harapan ianya lebih diterima. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas bahasa Melayu Malaysia. Tidak hanya mengklaim penutur bahasa Indonesia, selama ini Malaysia memang berusaha keras meniru bahasa Indonesia. Banyak dialek Melayu di Malaysia, tapi bahasa Melayu Malaysia standar dikembangkan dari logat Riau Johor. Malaysia juga berusaha mengubah pengucapan menjadi A seperti bahasa Indonesia, tapi ada yang gengsi dan tak mau. Selain itu, Malaysia juga sering mengundang penutur asing bahasa Indonesia untuk lomba pidato. Itu artinya, Malaysia sebetulnya ingin generasi muda Malaysia mengucapkan bahasa Melayu seperti penutur bahasa Indonesia. Mengenai tata bahasa dan istilah, Malaysia jelas meniru bahasa Indonesia karena pernah bekerjasama lewat Majelis Bahasa Indonesia, Brunei, dan Malaysia atau MABIM. Nah, dalam penyerapan pun, Malaysia juga memasukkan kosakata bahasa daerah seperti Jawa dan Sunda. Ada pandangan tokoh Melayu mengenai pola penyerapan ini. Yuk kita simak ya. Dalam Merdeka kita isytiharkan merdeka kita dalam bahasa Melayu. Dan lahirlah kepada Perkara 152 dalam perlembagaan dan di samping itu menyatakan kepada dunia serta Nusantara bahawa bahasa Melayu itulah bahasa komunikasi, bahasa falsafah, bahasa undang-undang dan lain-lain. Menjawab soalan ini, adakah kita merdeka? Pendek saya jawab, tidak. Bahasa Melayu hari ini boleh kita dikotomikan kepada dua agaknya. Satu ialah bahasa Melayu asas. Satu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Apa sebab tak merdeka? Pertama, beribu istilah yang datang menerusi perniagaan, menerusi interaksi, menerusi komersial dan dagangan lain, diterima masuk. Baik. Tak salah kita ambil istilah-istilah itu, tetapi bila tidak ada tapisannya, prosesnya dan juga tertibnya, maka kita jadi penutur caca merba. Satu yang kita tak merdeka ialah hari ini jarang seorang anggota masyarakat yang terdidik yang bercakap Melayu. Melainkan dia akan bercakap campuran aduknya. Lebih kurang begini. Engkau orang sudah lunch kah? Itu saya dengar. Korang sudah ambil ke? Then, kata dia. So, bila lagi nak lunch? Ini semua hari-hari berlaku. Tapi kita nak kata, seperti mana orang yang pakar dari segi fonetik, Daniel Jones misalnya, dia kata, the language is changing. Betulkah? Dynamic. Baiklah. Tetapi juga, Winston Churchill ada berkata kepada orang Inggeris, do not forget your English idioms. Baik. Jadi dalam memerhatikan kedua-dua orang ni, saya terasa Zakbar berkata, kalau nak ambil istilah luar, buatlah ujian dahulu. Ujian katanya kalau tidak ada di Semenanjung, cari ke Sabah Sarawak. Kalau tak ada di Aceh, cari ke Minangkabau dan Jawa. Atau ke Sunda dan ke Sulawesi. Tetapi adakah itu dibuat? Tidak. Jadi kita ambil terus. Dan sekarang Dewan sendiri pun saya persoalkan. Kenapa dimasukkan istilah beratus-ratus tiap tahun masuk kamus tanpa jadi apabila sudah masuk kamus, kita kena iktiraf. Dengan peminjaman ini, adakah kita merdeka? Tentu saya jawab tidak.
Dulu, yakni semasa Sriwijaya, semasa kita dengan Majapahit, semasa adat perpatih di Minangkabau, sistem Sanskrit memang masuk, tapi ditapis, ada tertibnya, ada masanya. Kalau ada bahasa tempatan, tak payah bahasa luar. Kita tidak memikirkan sebenarnya tentang hal-hal berkait dengan radio, dengan televisyen, dengan hal-hal yang telah dicipta menerusi Edison dan juga Geoffrey Howe dan sebagainya. Yang kita sebutkan ini ialah asas kepada kita. Jadi sekarang saya ingin menyebut sedikit berhubung dengan tidak merdekanya kita itu, kita sendiri telah menginggriskan nahu kita. Dan penginggrisan ini telah berlaku dalam buku yang telah ditulis oleh pakar-pakar nahu kita. Jangan saya sebut, nanti terkilan. Pakar nahu kita telah memasukkan ke dalam buku-buku nahu bahasa Melayu. Saya sudah bilang 120. Ia berkata, adverba. Kata frasa bilangan kardinal, frasa bilangan ordinal. Ini nahu ni ya. Frasa preposisi. Begitulah guys masalah yang dihadapi oleh bahasa Melayu Malaysia. Malaysia bahkan juga pernah mengubah nama bahasa menjadi bahasa Malaysia walaupun kurang berhasil. Yuk kita lanjut lagi ya. Tentang soalan yang ditanya itu, tentang, saya kira kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Jadi kita harus akui, kita harus berjiwa besar, kita harus akui bahawa dalam usaha kita membentuk negara bangsa, yakni manusia Malaysia ini, kita gagal pada beberapa aspeknya. Dan saya kira bahasa Melayu sebagai bahasa negara ini, ia adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak diketahui dengan baik oleh warga negaranya sendiri. Dan ini cukup malang lah. Amat malang sekali kan. Tidak ada tempat lain di dunia ini di mana warga negaranya tidak mempunyai pengetahuan yang sederhana baiklah, ataupun mesti nak yang baik kan terhadap bahasa negaranya. Dan saya kira kegagalan ini terletak pada kefasihan, yakni rata-rata warga negara kita dari sektor bukan Melayu ni didapati tidak fasih berbahasa negara ini. Dan kalau yang fasih pun, bagi saya, kefasihan itu tidak tulen sifatnya. Sebab rata-rata sektor bukan Melayu ini mempelajari bahasa Melayu atas dasar instrumental. Iaitu bahasa Melayu merupakan syarat untuk lulus peperiksaan. Bahasa Melayu adalah syarat untuk mereka yang ingin bekerja di sektor swasta. Jadi asas pendidikan itu sudah pun tak betul, iaitu instrumental, yakni belajar betul bersungguh-sungguh sampai ia mengambil tuition, sakan sekali tuitionnya dan memperoleh grade yang baik. Tetapi kefasihan itu adalah kefasihan tidak tulen, maknanya mereka hafal macam nak rak lah, lebih kurang begitu, untuk lulus dengan grade baik. Jadi sepatutnya pendidikan bahasa Melayu ini dalam konteks integrasi ini perlu dilakukan atas asas integratif, iaitu belajar bahasa Melayu untuk menjadi sebahagian daripada komuniti bahasa Melayu itu, untuk mengidentifikasi dengan orang Melayu yang merupakan penduduk majoriti dan juga penduduk dominan di negara ini. Jadi saya kira itulah sebab kegagalannya. Kalau kita lihat di Indonesia,
Ya, mereka begitu berjaya sekali menyatu padukan warga negara yang dianggap sebagai berbeza-beza. Kalau puak peribuminya sudah ada 1,500 puak yang berbeza-beza. Jadi mereka berjaya menyatu padukan warga negara mereka melalui bahasa. Bahasa Melayu yang diangkat diberi nama nasional, Bahasa Indonesia. Dan kita pun cuba di Malaysia ini memberi nama Bahasa Malaysia kepada Bahasa Melayu itu dengan harapan ianya lebih diterima. Tapi saya kira sama sajalah kesannya, tak begitu diterima. Jadi saya kira kita gagal kerana faktor kefasihan itu tidak ada. Dan kalau kita lihat di tempat-tempat yang berjaya, kefasihan itulah faktor yang menyebabkan boleh berlakunya integrasi itu. Dan saya kira kita perlu lihat ke Indonesia, bukan saja mereka berjaya menyatu padukan warga negara mereka yang berpuak-puak berbeza-beza itu, warga Indonesia bangga terhadap bahasa negara mereka. Mereka sayang dan mereka taat setia. Jadi saya kira di sana mereka berjaya dalam proses pembentukan negara bangsa, bina manusia Indonesia itu dari segi kebahasaan, dan kita gagal. Saya kira ya, kita gagal dan kita harus berjiwa besar, kita harus akui kita gagal dan kita perlu mencari jalan untuk untuk kita atasi masalah ini. Begitulah guys kegagalan bahasa Melayu Malaysia selama ini. Walau jelas telah gagal, lucunya Malaysia selalu mengklaim penutur bahasa Indonesia dan menganggap bahasa Melayu telah mendunia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.